Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Sis Fira. Dan kali ini Sis Fira nak cerita lagi kisah seram. Yang mana kalau sebelum ni Sis Fira ada ceritakan 3 tempat kerja yang paling berhantu di dunia. Dan kali ni Sis nak kupas pula tentang tajuk kisah seram yang lain, iaitu tentang anak patung. Kisah-kisah anak patung ni sebenarnya memang bukan orang kata kisah yang dongeng lah. Dia memang betul-betul terjadi di dunia yang nyata. Dan kisah-kisah ni juga mendapat perhatian daripada pengarah-pengarah movie untuk buat movie berdasarkan kisah-kisah yang benar lah. Okay, untuk cerita yang pertama ni saya akan ceritakan tentang Annabelle. Okay, kisah Annabelle ni sebenarnya kalau ikutkan kisah yang kita tengok dalam movie tu dengan kalau kita compare kisah yang sebenarnya memang berbeza lah. Berbeza dia bukan dari segi apa, macam dari mula-mula sekali dari segi penampilan anak patung tu sendiri. Kalau kita tengok dalam movie, anak patung dia memang menyeramkan kan, dengan dia dibuat daripada porcelain. Macam makeup dekat anak patung tu sendiri pun memang nampak menakutkan. Kalau si sendiri pun memang tak maulah ada patung Annabelle tu dekat rumah, memang takkan simpannya. Dan kalau kita compare dengan kisah yang real life, anak patung dia sebenarnya tak sama pun macam tu. Dia tak nampak menakutkan pun. Tetapi walaupun tak nampak menakutkan, dia ada kisah-kisah mistik, kisah-kisah misteri. Yang ni lah yang memang kata kita tengok pun kita rasa macam mamam dulu rumah. Okey. Saya akan teruskan dengan kisah Annabelle ni. Okey, kisah Annabelle sebenarnya bermula daripada pada tahun 1970-an, di mana ada seorang ibu, dia bagi hadiah anak patung tu lah kepada anak dia. Anak dia bernama Donna, merupakan seorang student jururawat. Okey, Donna ni waktu tu dia berusia 28 tahun dan dia dapat hadiah tu daripada mak dia sebagai hadiah hari jadi. Dan dia pun terimalah hadiah tu kan, dan mak dia bagi. Jadi dia bawa balik dekat tempat apartmen dia, yang mana di apartmen tu dia menyewa dengan kawan dia iaitu Angie, dan juga tunang kepada Angie iaitu Lou. Mereka semua ni kiranya duduk sekali lah. Angie tu pun jururawat juga, sama macam Donna. Jadi pada mulanya Donna bawa balik anak patung ni ke apartmen mereka. Dia letak dalam bilik dia. Waktu tu memang kayaknya mula-mula tak ada apa-apa lagi lah yang mistik yang terjadi. Tapi makin lama dia sedar ada perubahan lah dekat anak patung tu, yang mana bila dia letak anak patung tu dekat atas katil, dia perasan ada perubahan sikit lah. Kayaknya anak patung ni macam bergerak sendiri. Tapi mula-mula tu dia macam sedap hati dah. Dia kata mungkin tak ada apa-apa kot, mungkin dia yang letak macam tu. Dan makin lama perubahan tu makin dia perasan. Angie dan Donna ni perasan kadang-kadang bila macam Donna letak anak patung tu dalam satu bilik, situ dalam bilik dia, tiba-tiba bila dia balik, dia tengok anak patung tu dalam bilik yang lain. Memang agak menyeramkan lah, sebab kan siapa yang ada dalam rumah tu yang ubah-ubah anak patung tu. Dan kalau ikutkan Lou ni, yang tunang kepada Angie ni, memang dia duduk sekali, tapi dia memang tak suka dekat anak patung tu. Dan dia memang macam tak pegang pula, tak usik. Bukan kalau nak kata Lou tu yang kacau lah, yang saja nak sakat dia berdua ni. Dan makin lama perubahan tu jadi makin teruk, yang mana sekali tu dia balik rumah daripada kerja lah. Sekarang jururawat balik rumah daripada kerja. Dan dia nampak ada satu kertas yang tulis "Help us", "Help Lou". Yang tu dia pelik. Okay, Lou tu kalau ikut tadi yang tu lah nama tunang kepada Angie tu, duduk sekali dengan mereka. Dan apa yang pelik tu, okay, tulisan tu ditulis macam tulisan budak-budak lah. Dan kertas yang digunakan yang kertas yang dijumpai kat atas lantai tu, yang digunakan tu, kertas tu, material tu tak ada kat rumah tu. Dan makin lama makin gangguan ni agak berlarutan lah, yang mana daripada nampak Annabelle tu kadang-kadang berpeluk tubuh, kadang-kadang silang kaki. Macam pelik kan. Betul ada yang dia berjumpa dekat atas kerusi sambil melutut lah apa semua. Tapi bila dia try letak, macam ikut eksperimen sendiri lah kan, bila dia try letak anak patung tu lah, doll tu dekat atas kursi untuk posisi yang macam lutut tu, tak boleh, dia terjatuh sendiri kan. Patung tu lembek kan. Dan dia pun ni lah orang kata jumpa dengan seorang medium ni, orang kata psychic medium. Medium ni term yang kita panggil pada orang yang boleh berhubung dengan roh mati lah. Maksudnya yang boleh bercakap dengan roh mati. Jadi dia berjumpa dengan seorang ni lah, perempuan ni yang ni lah medium yang ada ability untuk bercakap dengan orang yang mati. Dan
waktu tu mereka dua ni adalah buat ritual. Maksudnya dia dengan yang Angie, Donna dengan juga yang perempuan yang ada ability untuk cakap dengan orang mati ni, buat satu ritual macam kita tengoklah cerita-cerita ni kan, cerita-certa English bila ada scene yang macam bila nak panggil roh mati tu, dia akan duduk kat satu meja bulat macam tu lah. Dan waktu tu yang Donna dengan Angie ni diberitahu oleh perempuan tadi yang sebenarnya ada satu roh budak kecil, nama dia Annabelle Higgins, yang berumur 7 tahun. Dan Annabelle ni dia kalau boleh dia nak duduk dengan Donna dengan Angie kat apartment tu, sebab dia rasa bila duduk dengan mereka, dia rasa disayangi. Roh ni tarik simpati mereka dua ni, dan disebabkan rasa kesian pada roh tu, roh budak tu, jadi mereka dua pun benarkan, mereka dua pun memberikan kebenaran kepada roh tu untuk merasuki anak patung tu. Dan kat situlah wujudnya nama Annabelle. Okey, cerita tu tak habis kat situ. Dan Donna dengan Angie ni bawa balik lah anak patung tu, dia hidup macam biasa lah. Tapi tak sangka lepas apa yang terjadi tu, ada peristiwa-peristiwa yang buruk, yang orang kata yang membahayakan lah. Akhirnya peristiwa ni terjadi dekat Lou yang tunang kepada Angie tu kan, yang duduk sekali dengan mereka. Yang mana sekali tu Lou ni kiranya peristiwa lepas mereka bagi kebenaran kepada roh tu untuk masuk dalam patung tu lah. Okey, yang mana waktu tu Lou tu dia tengah tidur waktu malam kan, dan bila dia tengah tidur waktu malam tu, dia dapat rasa macam ada something naik atas katil lah, pergi dekat dia. Dan bila dia buka mata, dia tengok patung tu, Annabelle tu cekik, macam memang tengah nak cekik dia lah. Jadi dia terjaga lah. Lepas tu dan esok bila dia bangun kan, bila dia bangun tu dia nampak keesokannya, bila dia nampak ada kesan, memang ada kesan macam cekik lah. Akhirnya dia bukan bermimpi lah, memang benda tu terjadi. Dan seterusnya ada lagi satu melibatkan sama juga dengan Lou. Kayaknya macam Annabelle dia tak apa suka dengan Lou kot, sebab Lou kan tak suka kat dia kan. Jadi Annabelle ni macam banyak lah nak cuba cederakan Lou ni. Okay, dalam satu tu satu ketika ni lah, waktu tu Donna dia tak ada dekat bilik, memang dia tak ada kat rumah lah. Dan waktu tu cuma ada Angie dengan Lou je. Angie dengan Lou ni dia tengah nak study pasal map lah, sebab mereka ni nak pergi trip. Dan mereka baca lah map tu, nak tengok lah, nak buat itinerary kan, nak buat lah trip nak pergi mana apa semua tu. Dan waktu tu mereka dua terdengar ada bunyi bising lah, macam bunyi bising dekat dalam bilik Donna. Padahal kan tak ada siapa-siapa, pelik kan, siapa yang ada dalam bilik tu, memang pelik. Dan waktu tu biasa Lou kan lelaki, mestilah lelaki akan pergi tengok apa yang jadi kan. Jadi Lou ni dia bergerak ke bilik Donna ni. Waktu tu dia pastikan dululah bunyi tu dah reda kan. Jadi dia pergi tunggu kat depan bilik tu. Lepas tu bila dia buka, dia pasang lampu, dia tengok tak ada siapa. Dan anak patung Annabelle tadi duduk dekat satu sudut kat dalam bilik tu, terbaring kat situ. Okay, tak apa lagi. Lepas tu dia pun masuk lah. Lepas tu dia masuk, dia nak bergerak dekat anak patung tu lah. Dia nak berjalan ke anak patung Annabelle tu. Mungkin dia nak ambil, nak letak ke atas katil ke apa kan. Waktu nak bergerak tu, dia rasa macam ada someone dekat belakang dia. Waktu tu dia macam macam ada something kat belakang dia. Jadi dia pun pusing. Dan bila dia berpusing, tak tahu macam mana tiba-tiba dekat dia punya dada ni berdarah. Lepas tu dia rasa sakit sangat sampai membuatkan dia ni lah, mengeluarkan kesakitan melutut macam tu. Dan dekat dada dia tu ada 7 kesan cakak lah. Orang kata orang Kedah bagi cakak. Ada 7 kesan cakak yang dalam. Dan sakit dia tu macam sakit dibakar. Donna dapat tahu apa yang terjadi dekat kawan dia, dekat tunang kawan dia tu, dekat Lou tu. Dia pun segera telefon seorang padri ni lah, padri yang dia kenal kan, untuk ni lah untuk halau ni hantu ni kan. Sebab dia rasa yang tu kayaknya bukannya roh yang baik sebenarnya tu roh yang jahat. Sebab kalau roh yang baik, dia takkan buat benda yang macam tu sekali kan. Dan bila dia call seorang padri ni, nama padri ni Father Higgin, tak silap sis. Okay, Father Higgin ni pula ada seorang kawan nama dia Father Cook. Father Cook ni dia kenal dengan satu pasangan ni yang memang terkenal dalam aktiviti paranormal ni lah. Sama macam dalam movie tu, iaitu Ed dan juga Lorraine Warren. Kayaknya dua pasangan isteri ni, kayaknya daripada situlah bermula macam mana Donna boleh kenal dengan dua pasangan yang boleh kenal dengan dua orang ni lah, yang pandai untuk buang hantu apa semua ni. Dan waktu dia berjumpa tu, barulah Donna dan Angie dan inilah mereka semua tu dapat tahu kebenaran sebenarnya roh yang merasuki anak patung tu sebenarnya bukan roh Annabelle, bukan roh yang baik pun. Dia sebenarnya adalah syaitan
yang menyamar untuk orang kata dapat simpati lah, sebab dia nak roh donor tu. Kira tu adalah maklumat utama roh jahat tu dia nakkan roh donor tu. Jadi dia cuba merasuki anak patung tu lah. Dan dia menyamar sebagai Annabelle. Okay. Kalau ikut budak yang 7 tahun tadi, Annabelle Higgins ni, dia memang dah mati. Budak ni dia mati dekat kawasan yang mana apartmen Donna dengan Angie tu terbina lah. Sebelum tu dia adalah bukan kawasan lapang lah, macam kawasan lapang yang mana mayat Annabelle Higgins ni dijumpai dekat situ. Jadi ada juga satu lagi versi yang mana ni dalam video yang sendiri saya Ed Warren tu sendiri yang dia cakap sebenarnya Annabelle Higgins ni mati bukannya bukannya dijumpai di padang macam yang ada versi satu lagi tu cakap lah. Saya dia mati disebabkan dia kemalangan kereta lah yang menyebabkan dia mati di tempat kejadian. Ada juga versi macam tu. Dan selepas yang kita kembali kepada yang sambungan balik tadi kan, selepas Donna dah tahu dah kebenaran yang kata roh jahat ni nakkan roh dia, jadi dia pun tak maulah pegang anak patung tu. Dia bagi pas anak patung tu dekat pasangan ni lah, pasangan Warren ni kan. Dan sejak daripada tu anak patung tu disimpan dekat museum tu, macam kita tengok lah kat dalam movie tu macam tu juga. Cuma beza dia kalau dalam movie tu kan yang Annabelle tu disimpan dalam almari kaca tu kan. Kalau yang ni disimpan dalam almari kayu saja. Tapi sama juga dia ada tulis warning juga. Dan museum, dipanggil museum lah sebab apa, yang Ed dengan Lorraine Warren ni memang ada buka museum untuk simpan benda-benda yang pernah dirasuk oleh makhluk jahat lah, yang disimpan dalam tu untuk orang yang tengok. Dan walaupun dah simpan dalam tu, still ada jadi kejadian juga. Kayaknya anak patung ni dia telah membunuh seseorang, iaitu ada seorang lelaki ni, dia datang dengan girlfriend dia dekat museum tu untuk tengok sendirilah museum tu, untuk tengok sendiri Annabelle tu dalam tempat yang simpan tu. Tapi dia datang tu, dia ada buat something lah, dia mencabar patung Annabelle tu. Sebab dia ni merupakan kawan kepada Lou kan, dia tahu Lou ni ada kena kesan cakar kat dada. Jadi dia pun cabar anak patung tu lah. Dia kata kalau dia kata macam, kalau hang tu memang betul-betul wujud, apa kata hang cakap aku apa semua lah. Tapi dia tengok tak ada apa kan. Dia macam cabar, dia ketuk-ketuk lah yang pintu kayu tu apa semua kan. Dan waktu tu memang Ed Warren tu dia perasan. Jadi dia halau lah pasangan ni balik, sebab dia tak mahu takut jadi apa-apa yang buruk. Dan on the way balik tu dikabarkan lah yang dua pasangan ni accident. Dan lelaki tadi tu yang mencabar anak patung Annabelle tu mati di tempat kejadian. Dan juga girlfriend dia tu yang membonceng kat belakang tu pula dikabarkan masuk dalam hospital selama setahun lah, mungkin koma. Jadi dekat situ yang Ed Warren concludekan lah, macam roh tu still, kalau kita still kacau dia, dia still ni lah, dia boleh kacau balik dengan cara macam tu lah. Dia bagi accident lah apa semua. So setakat tu je lah. Kiranya yang tu daripada macam mana yang boleh terjadinya cerita Annabelle ni. Kiranya dalam movie tu ada juga diselitkan kisah dia, tapi kebanyakan dalam tu ditopok tambah juga. Sebab dia kan movie, so dia ada tambah jugalah fictional character. Macam contohnya pasangan suami isteri, yang mana suami dia bagi isteri dia hadiah anak patung tu, yang pada isteri yang mengandung. Sebenarnya benda tu tak ada pun. Kalau cerita yang sebenar-benar ada, semuanya bermula daripada yang student jururawat tadi, jururawatan tadi yang nama dia Donna. So setakat tu je cerita Sis. Dan insyaAllah Sis akan kembali lagi dengan cerita-cerita hantu yang lain pula, ataupun ialah cerita-cerita lain. Untuk sekadar informasi. Dan semoga kita semua ni lah dapat mengambil benda ni sebagai pengajaran. Dan orang kata apa-apa pun kita kena percaya yang kuasa yang paling hebat di dunia kita ni sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay. So bye, jumpa lagi di video akan datang.